kalau nak masuk sebagai guru, saya kena masuk sebagai guru lah. Guru dalam ni saya pakai Elia ya. Tengok sekali lagi betul tak Elia? Okey. Ya. Ini kelas. Kelas kita cuma pendek kecil macam ni lah. Khas untuk sebenarnya mudahnya untuk memeriksa kerja Sebab ni setakat nak post tu tak ada masalah, boleh post. Okey, sekarang ni kita akan tengok dulu interface yang ada dalam kelas Okey, ini macam biasa tadi untuk pergi ke classes. Kemudian dia ada button setting kat sini, kita klik setting ni kita boleh tengok about class. Jadi kat mana nak cari kod kelas, dia dalam setting ni lah cuma yang ini kelas ni kita disable kan, dah cukup dah bilangan kelas yang kita perlu, bilangan murid yang kita perlukan. Jadi kita disable. Ini sama juga macam dalam laptop, cuma dia hanya ada enable kelas dan bila kita enable dia ada butang reset dia buka sekejap sekejap. Okay, dia bagi kod dia boleh reset lah kemudian kita disable kalau kita dah tak nak kelas tu di join dah ramai, dah 500 lebih 500 lebih tapi yang selalu effort hantar dah tak sampai 100 Okay, ini sama je saya dah terangkan dalam yang pengenalan tu. Okay, bila kita buat sebarang perubahan kita akan save Okay, itu selesai. Di sini ini sama juga untuk refresh Okay, jadi kita nampak button yang ada dekat dalam Google Classroom kita ni ada 3 sama ada murid atau guru, sama je ada 3. Dia satu dah tak ada kat dalam Google Classroom apps ni, iaitu grade iaitu grade. Grade dia tak ada lah, kalau nak tengok grade kena masuk dalam laptop lah Okay, kemudian ini ruang stream, kita boleh tulis juga dari sini sekejap lagi 15 minit dia bagi iklan saya tak tahulah iklan keluar apa Okay, saya harap iklan yang baik-baik je lah Okay, kemudian kita pergi ke classwork ini classwork sebagai cikgu dia ada satu lagi butang kat sini, butang tambah. Kalau murid dia tak ada sebab murid dia tak boleh create classwork jadi dia tak ada lah benda ni, dia hanya boleh menjawab soalan yang cikgu bagi. Nanti kita pergi dekat murid, sekarang kita dekat guru jadi kita nampak kalau kita nak periksa kerja murid pun boleh melalui macam ni okay. Contoh saya nak periksa kerja murid ni yang saya bagi tugasan 2. Tugasan 2 itu apa dia kan? Tugasan 2 tu profile lah ke apa? Tapi ni tak, tunggu sekejap, ada tak orang assign tugasan 2 itu apa tak ingat dah saya. Tulis tak kat atas ni. Ada 118 ya. Tugasan 2 ni hantar profile tak silap saya Okay, jadi saya tengok je Aisyah. Ada Aisyah dekat sini. Okay. Yang membuat kelas dan topik. Betul. Ini kedua. Dan tugasan, cikgu nak periksa cikgu. Ini hari tu cikgu Suhaidi kot yang hantar assignment ni. Dia guna Google Doc. Jadi untuk semak, saya hanya klik kat sini. Dia akan keluar lah. Ini apa yang cikgu bagi. Nak tengok bagi besar dia. Cikgu bagi ni. Betul tak? Kita nak cikgu buat satu kelas, kemudian ada topik dalam tu. Tapi ni dia tak bagilah topik, dia bagi kelas je. Okay. Saya nak tunjuk ini cara periksa. Kita keluar balik nanti kita masuk yang cara periksa. Ini nak tunjuk je. Okay. Nak tunjuk je untuk kita periksa. Kemudian semua ada kat sini ni. Tengok dalam classwork. Jelajah kat dalam classwork. Classwork ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja.
Kalau dalam laptop dia ada satu lagi tambahan, apa dia cikgu? Tambahan yang tak ada kat dalam ni. Ini teka-teki. Apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Tak apalah, satu, tak ada dua, tak ada tiga. Okey, tak ada. Yang tak ada ialah quiz assignment. Okey, quiz assignment tak ada dalam Google Apps ni kerana dia melibatkan Google Form. Google Form tu dia apps dia belum ada, jadi dia tak boleh nak buat. Google Apps guna phone ni tak adalah. Okey, yang ada assignment, question, material, topik, reuse. Saya rasa yang ada ni pun dah cukup memadai. Okey, macam quiz assignment tu cikgu memang tak boleh buat dalam phone, tetapi murid boleh jawab. Murid boleh jawab. Okey. Sekarang kita pergi ke people. Pergi ke people. Ini people, kita boleh tengok people. Kita tengok people yang ada dalam ni. Boleh juga kita add student kita melalui ni dengan syarat kita ada senarai lah. Sama juga kita tengok cikgu siapa yang ada dalam ni. Dan ada satu lagi dalam people ni yang tidak ada pada laptop ialah butang di atas ni. Pernah terokai tak butang ke atas ni? Butang ke atas ni ialah butang untuk selector. Kalau nak buat selector ni, boleh select selector. Dia untuk macam kehadiran lah. Contoh yang ni, kalau cikgu send ni, ada, kita dah select ni. Bila kita klik ni, kita dah select. Kalau kita nak letak dia sebagai absent, tak ada, dia jadi tak ada kat situ. Absent, ada. Kalau dia tak ada, kita boleh call later. Call later. Jadi kalau tak nak, kita reset balik. Itulah cara guna dia. Dia jalan next. Cumanya dia tak macam tak sesuai sangat nak guna sebab dia bila kita pakai by class ni kelas kita sentiasa open kan, tak ada yang macam setengah kelas yang pakai topik. Pakai topik ni kalau dia tak ada topik tu kita boleh set lah dekat selector ni. Kalau tak nak pakai tak ada masalah. Kita reset balik, dan murid akan kembali kepada asal balik. Itu selector. Seterusnya kita nak belajar tadi, kita nak hantar, nak buat periksa dulu ke nak hantar? Kejap saya nak pergi ambil pen sekejap. Kita nak buat periksa dululah. Saya tunjuk periksa dulu. Periksa ni ada banyak jenis, cikgu bagi jenis classwork kan. Kita pergi ke classwork. Periksa dulu.
Hantar belum, periksa dulu sebab kita dah ada kelas, jadi kita buat periksa dululah. Ini tugasan tadi, tugasan yang kita bagi. Tugasan 1, saya klik tugasan 1 ni. Katakan saya nak check yang Afidah. Tugasan 1 ni saya rasa ada lampiran kita klik sini. Hand in, kita tengok lampiran ni. Lampiran. Untuk memeriksa dalam phone ni, sama ada kalau budak tu dia hantar lampiran menggunakan Google Doc, dia boleh buka dua lah. Satu, yang pertama kalau nak mudah, bagi saya kalau nak guna phone ni dia lebih mudah guna periksa guna PDF. Kita boleh tengok betul tak dia buat tu. Boleh, ini kita guna jari lah. Kembangkan, kuncupkan. Kemudian ini saya periksa dulu guna PDF. Nampak pensel yang atas ni? Pensel, saya klik pensel. Jadi saya hanya boleh periksa. Nampak pensel kat bawah ni ada pemadam, ada pensel macam-macam jenis pensel, ada juga teks boleh menaip. Jadi kita tengok yang pensel ni boleh tukar colour. Klik dia lagi sekali, dia pilih lah nak saiz besar mana, nak colour apa. Colour merah. Jadi kita pun tutup dia. Ni lagi banyak colour. Kita pun write. Ini saya guna pen. Pen. Kalau guna tangan pun boleh tapi besar lah. Colour. Kecil lagi sikit lah. Jadi bolehlah pakai pen. Hari ni 25. Dah siap dah. Right. Dan pergi ke butang 3 kat sini. Kita butang boba ni. Butang more ni. Save. Itu satu cara. Dah siap dah. Bagilah markah. Berapa markah tadi? Tadi betul lah cikgu tu buat for file dia. Kita bagi 20 markah. Apa jadi? Dia akan create satu lagi PDF. Yang kita dah tanda. Yang atas ni dia tak usik Atas ni tak usik. Kalau murid tengok pada yang atas ni macam cikgu tak semak lah. Tapi kalau nak semak guna yang ini, kita klik sini. Kita akan klik butang open ni. Tapi nak buka open ni, cikgu kena ada Google Doc dalam phone atau tablet. Kalau tak ada, dia tak maulah. Contoh saya klik. Kita tengok sekejap. Oleh kerana saya dah memang installkan Google Doc dalam phone, jadi saya boleh buka lah. Nak periksa dia, kalau Google Doc ni dia tak boleh write macam tadi. Itu sedikit complicated jugalah. Cikgu kena komen macam cikgu nak buat dalam tu lah, dalam komen add comment. Salah macam tu. Nampak macam leceh sikit lah. Type. Saya rasa kalau nak guna apps ni lebih baik cikgu guna yang PDF saja tadi. Ini dia leceh, nak kena type dulu. Kalau nak komen tadi boleh komen kat sana je. Itu cara untuk semak. Cikgu pun dapat rasalah semak guna macam biasa write tu lagi senang daripada kita nak menaip. Cikgu kalau ada murid ramai lagilah macam saya, murid saya dah 500 lebih dalam ni kan. Nak semak sesuatu memang semak type tu nak komen memang sakit kepala kan. Jadi ini cara semak. Dia bagi, kemudian bagi return. Dah siap semak ni return. Dia terus return. Kalau tak nak return lagi, nak suruh murid tu betulkan, tak perlu return. Kita komen dulu, suruh dia betulkan. Kalau dah return, murid tu dah tak boleh unsubmit. Sebab kita dah return markah. Kecuali kita update markah. Sampai setakat ni boleh untuk menyemak tulisan jenis tugasan jenis lampiran. Boleh? Ada yang tanya?
Kemudian kita nak check pula soalan jenis question. Question dia kat mana? Sini. Question. Ini jenis question. Ni dah jawab ni. Klik sini. Jawapan ni betul. Jawapan sekalian nama betul atau salah. Ni betul. Return. Senang je. Sekali lagi saya ulang untuk lepas tu kita back sini, ambil murid lain. Ambil Cikgu Anwar pula. Klik hand in. Cikgu Anwar ni dia hantar lambat jadi dia keluar dan late lah. Betul. Letak markah sini. Return. Return lagi sekali. Dan back. Untuk ambil anak murid dia. Senang je cikgu. Betul. Return. Back. Kan? Senang. Boleh buat remix. Hand in. Markah. Return. Back. Sambil cikgu baring tu kan. Cikgu baring tu dah siap cikgu semak. Itu jenis multiple choice. Yang ini 2 ayat ni bina 2 ayat. Ini bina ayat. Kita tengok yang bina ayat ni. Di sini dia bina ayat macam ni. Kalau dia ada salah, cikgu boleh betul kat bawah ni. Contoh sila betulkan. Ini leceh sikit lah sebab kita nak kena komen kalau murid salah. Sebab yang itu kita bagi murid can edit. Contoh macam tu. Dan set. Yang ni tak adalah. Dah betul. Betul nak komen apa? Bagus. Bagi markah 4. Return. Back. Buat yang lain pula. Cikgu Karim pula. Seremban. Dia mari dah iklan dia. Agak tak ada iklan ni. Iklan yang lama sikit. Return. Back. Boleh Itu soalan jenis tadi kita dah buat yang lampiran, kita dah buat yang question jenis multiple choice dan juga short answer. Sekarang kita pergi tengok yang soalan jenis assignment, quiz assignment. Quiz assignment yang ni kot. Ni contoh quiz assignment. Saya klik sini. Boleh tak kita semak kerja quiz assignment? Boleh ke tidak? Saya tanya soalan cepat. Boleh ke tidak kita semak? Boleh. Boleh? Boleh? Rasanya lah. Okay. Kalau kita guna quiz assignment, kita tak perlu semak. Sebab kita import grade. Sebab dia pun dah dapat markah dia kan. Cuma apa? Kita cuma nak kena import. Butang import tak ada dalam Google Apps. Google Classroom app, sorry. Jadi kita kena import. Import daripada laptop. Jadi tak adalah bila kita klik sini mana murid tu punya jawapan. Tak ada. Sebab dia dalam form. Form dia dah bukan Google Form quiz assignment. Quiz assignment dia tak ada kat sini. Memang tak ada. Jadi cikgu kena buka laptop dan import grade daripada dalam grade tu. Dalam grade markah tu. Kemudian cikgu return. Dia sebab quiz assignment dia tak perlu kita semak. Dia dah machine kan. Dia kita macam seolah-olah kita guna machine untuk buat soalan. Dan dia boleh menembak bagi pihak kita. Cuma tugas kita ialah import grade dan return. Jadi dalam quiz assignment ni satu dia tak boleh buat, satu dia tak boleh semak. Ingat quiz assignment satu dia tak boleh buat dan satu dia tak boleh semak dalam Google Classroom apps. Jelas kat situ? Tapi sebagai murid dia boleh jawab tak? Dia boleh jawab. Nanti kita pergi untuk tengok paparan murid.
Ini semalam yang saya bagi tugasan assignment ya. Macam penulisan tadilah, tak ada masalah, dia boleh kita semak. Ya. Dia semak tadi. Cikgu Elia nak tanya, Okey. macam mana kalau kita nak semak tugasan pelajar dengan edit tata bahasa mereka? Kalau tata bahasa salah, kita edit pada ayat dia, tapi bukan bagi komen. Boleh, tapi kena guna dia lah Google Docs. Cikgu Google kena Docs. highlight. Kena highlight. Guna pen itulah. Pen ni pun boleh kalau nak guna PDF kan. Katakan okey, saya nak semak ni. Okey, saya ambil merah, kecil sudah. Okey. Dekat PC ada ke ni pen ini? Pen ini tak ada dekat PC. Hanya dekat handphone ada? Dekat handphone ada. Jadi cikgu boleh besarkan lah. Contoh cikgu ni salah sayur ni salah. Cikgu ambil pen tadi kan. Cikgu ambil pen. Okay, saya ulang balik ni. Pen. Okay, ambil Saya lawan dia apa. Guna handphone. Saya selalu guna PC saja. Ya, betul. So PC hanya bagi komen saja? PC dia boleh highlight tulisan tu. Itu saja? Dan itu saja. Okay. Ini saya akan contoh nak betulkan ni. Sayur-sayuran. Kan nampak tak saya bulatkan? Dia ada term kan untuk write kan. Kalau salah ada gitu-gitu kan. Saya tak ingat lah yang BM punya. Betul tak? Dia ada tanda. Kalau BM punya cara meksa dia ada tanda. Kalau buat ombak-ombak tu apa, buat bulat tu apa kan. Siapa cikgu BM dia tahulah. Jadi kalau macam ni dah selesai lah. Dia boleh conteng lah Okay. Kalau ikutkan banyaklah salah ni kan. Ejaan. Biasa bulat ni saya tak tahu bulat tu untuk salah apa. Konon ni dalam saya write ni bulat ni untuk salah ejaan. Ejaan. Elok cikgu ada pen. Kalau pakai tangan ni dia besar. Okay. Lagi apa? Nak komen. Lepas notah kena ada space bar satu kalau guna typing Okay, kalau dah selesai cikgu pun boleh dah selesai Ini Abdul Karim. Sorry cikgu Abdul Karim kalau ada saya conteng cikgu punya ni. Walaupun jawapan cikgu betul Okay, kemudian kita pergi ingat selepas kita periksa kita mesti save. Kalau tak save dia tak lekat benda ni Jadi pergi ke butang 3 ke atas tu, kemudian kita akan save. Okay, dia akan create satu lagi kat bawah. Okay. Kalau cikgu guna yang atas ni nak periksa, tak nak guna pensel, cikgu guna open dulu kat sini. Dalam Google Drive ni. Ini yang saya cakap tadi, kalau cikgu masukkan akaun daripada Google Apps, Google Classroom Apps saja, kadang-kadang dia tak boleh pergi ke Google Drive sebab dia tak sinkro. Sebab tu saya galakkan kalau cikgu nak masukkan akaun, saya pesan tadi masuk daripada setting akaun phone. Okay, ini contoh. Jadi kalau nak kata dia salah sayur-sayuran ni, macam mana nak buat? Ini komen. Komen. Macam ni lah. Dekat dalam laptop macam ni lah. Sayur. Sayur. Leceh sikit lah kan. Sebab nak kena type, nak kena highlight. Apa yang tanda highlight tu, dia kekal. Sehinggalah murid betulkan. Komen. Boleh juga dalam phone boleh juga. Okay, bila dah selesai, kita akan back. Dia tetap simpan ni. Lepas back, kita tandakan right ni. Nampak yang biru ni. Right kan. Okay, dah selesai. Tapi ni kita tak semak lagi lah. Kita tak letak markah lagi lah. Dalam ini yang paparan depan. Dalam ni. Tengok sini memang kekal ada benda tu. Kita open dulu. Dia leceh sikit. Kekal ada kat situ. Dia auto save apa yang kita tulis tu. Okay, setakat ni boleh. Cikgu akan dapat rasa dua beza ni lah. Tapi apa yang cikgu buat kat depan ni jangan risau, dia simpan dalam drive. Dia tak hilang. Okay. Setakat ni boleh. Nak bagi markah boleh lah. Tapi ini tadi saya tak write penuh lah.
Cikgu Abdul Karim ni saya tak nak lah return lagi. Dekat ni boleh? Boleh faham ya? Okay. Kita nak tengok tugasan yang seterusnya ni video Tengok dia kawan-kawan yang jawab semalam. Saya bagi tugasan dia semalam tu buat satu rakaman video. Okay, saya klik sini. Ini tak tahulah dia bagi video ke apa. Kita tengok Cikgu Desna ni. Semalam dia ada pesan dia tersalah. Ini bukan video ini adalah vlog. Jadi memang salah lah. Okay, Cikgu Desna betul-betulkan unsubmit dan hantar semula. Okay, tak payah bagi markah lagi, biar dia betulkan dulu. Okay, kemudian Cikgu ni pula Abdul Karim. Dia bagi video. Kalau jadi video lah. Kita boleh terus play. Boleh tak play ni? Tak boleh play ni. Tak boleh, kita tak boleh play. Kalau macam ni, kalau kita minta rakaman, memang kena check guna dia bagi gambar je ke bagi video ni? Video tadi kan, tapi tak boleh. Sekejap. Tak boleh guna phone tak boleh. Tak boleh nak klik pun. Tapi murid boleh hantar lah video Okay. Azura tadi dah. Dia tak boleh. Kecuali kalau dia bagi link bagi link video yang dia buat. Contoh dia buat link, dia masukkan video dalam YouTube, dia bagi link tu. Boleh lah, ini tak boleh sebab dia memang betul-betul MP4 dia bagi. Ataupun dia bagi tengok tak ikut lesson hari, tak tahu nak buat. Ni kalau dia bagi tak tahu lah dia bagi apa. Patutnya bagi link apa tu, YouTube saja kan. Okay, ini tak boleh nak periksa lah kalau video ni. Okay, yang peralatan tangan. Ini guna Google Slide. Kalau cikgu bagi arahan dalam Google Slide, cikgu pun kena install Google Slide apps dalam phone. Banyak kan nak kena install. Okay. Tapi kalau guna yang pensel ni, bolehlah tengok. Dia tak adalah gambar. Okay, open. Ini dalam slide. Okay. Dia tak ada gambar kan tadi. Kita tak periksa lagi. Okay, setakat ni jelas Boleh? Apa semalam yang hantar video kayak ni? Aku tak ingat lah. Dia bagi video dia ambil gambar matahari. Okay. Ni sebelah sini. Sebelah sini kot. Ni dia boleh. Sebab apa dia boleh? Sebab dia guna phone tak silap saya ni. Cikgu sebelah sini. Cikgu boleh tengok video dia. Dia pagi-pagi pergi sekolah cikgu ni. Rajin ni. Pagi semalam tu. Sekolah mana tak tahu cikgu sebelah sini ni. Ada tak cikgu sebelah sini? Ini kita boleh play. Sebab apa? Dia hantar ni dalam bentuk MP3 dan dia ambil, tengok saya komen sekolah awal tahun. Dia ambil gambar ni dah lama tapi dalam phone. Okay. Saya ingatkan dia pergi sekolah, saya tanya dia. Rajinnya pergi sekolah kan? Okay, cuba sini. Okay, sekarang dah selesai untuk menyemak. Kalau video ni sesuai cikgu, murid kita hantar guna phone lah, dia boleh play. Okay, sekarang ni kita nak buat apa? Nak pergi ke bahagian murid. Okay. Kita pergi ke bahagian murid pula. Saya sebagai murid. Saya sebagai murid. Okay.
Saya masuk sebagai murid ni. Okay, saya klik sini. Okay, ni sebagai murid. Beza sebagai murid, kelas dia tak ada butang tambah. Dia tak boleh, murid tak boleh create soalan kan. Tak boleh bagi task. Ya. Okay, sekarang ni yang lain saya rasa boleh jawab, boleh macam biasalah dah tahu cara jawab. Contoh saya nak jawab punya apa? Tengok jawab punya yang ini. Ini question. Lagi 9 adalah kata nama khas, betul atau salah. Okay. Betul. And in. Submit. Okay. Senang je budak jawab. Dah siap dah. Done. Delete. Okay. Boleh tengok kawan-kawan punya jawapan. Oh, ramai jawab betul. Ada juga jawab salah. Tu try. Okay. Itu jenis soalan yang multiple choice. Okay. Bila kita dah buat, dia dah jadi warna lain, dia dah tukar warna kelabu tu. Dah jawab dah. Okay. Okay, yang ini bila 2 ayat mengandungi kata nama khas. Macam mana dia nak jawab kat sini. Okay, yang ini kelas komen ni yang saya komen, jangan jawab kat situ, nanti semua orang tengok. Anak murid pun boleh tengok, apa kawan-kawan kita pun dia jawab, boleh lah curi. Jawab dia kat mana? Kat sini. Kalau jawab dekat komen, kawan-kawan boleh tengok apa yang kita jawab. Satu, saya buat ringkas je. Nama saya Elia. Titik. Lepas tu nak enter, klik butang hijau ni. Nombor 2, saya tinggal di Salak Tinggi. Selangor. Okay. Kemudian hand in. Budak boleh hantar senang aja. Dah siap. Hantar 2. Dah siap 2. Tugasan tata bahasa. Tugasan tata bahasa ni pakai apa ini adalah tugasan berbentuk quiz assignment. Jadi ada butang macam ni lah. Budak dia boleh jawab. Jadi klik sini, budak klik sini. Ni ada email. Semalam letak email letak je lah email. Nama murid Elia. Seorang budak. Contoh saya buat salah sejak kerusi roda lah. Jadi submit. Budak dia terus dapat jawapan dia. Salah satu adalah salah satu. Kan. Macam tu lah. Budak boleh terus jawab. Lepas tu kita klik butang back untuk ini belum selesai lagi. Dia submit dekat form ni, dia belum selesai. Ingat, belum selesai. Ada ramai yang masalah dengan murid ni. Pasal bila jawab guna Google Form. Ini belum selesai, dia submit ni. Kita back balik ke sini. Kita mesti back balik ke kelas kita. Dia lambat sikit dah. Balik semula ke tugasan. Kena tarik ni naik atas. Nampak tak? Mark as done. Bila murid tu tak klik mark as done, apa jadi? Markah tu tak sampai ke dalam grade kelas cikgu. Jadi bagi murid yang menjawab soalan jenis quiz assignment, mesti klik mark as done. Kena ingat ini dalam smartphone saja. Klik mark as done. Barulah word submitted. Nampak? Sebab butang dalam smartphone ni, sebab tu dia smart. Dia kena tarik kan. Tolak, tarik. Kemudian kita back. Dah selesai jawab. Sekarang kita nak jawab soalan yang tadi. Yang berbentuk assignment. Tugasan 4,
Assignment ni survey, contoh classwork, membina ayat. Ya, membina ayat ni saya telah jawab. Okey, bila cikgu dah attachkan lampiran, dia dah sediakan lampiran kat sini. Ya. Jangan hand in terus, belum jawab dah hand in. Tak adalah jawapan dia, jadi murid kena klik sini. Ya. Kat sini, kat sini sedikit complicated. Kalau murid tu nak jawab, kalau dia jawab guna pen ni, dia boleh jawab, tulislah satu apa, dua apa. Okay, tapi bolehlah jawab. Cumanya tulisan tu lah cantik ke tidak. Ataupun dia tak nak pakai pen, dia pakai tulis A tu. Nampak A tu kan? Klik sini, nampak dia keluar button. A. Okay, kena type. Cumanya macam tu lah, dia tak berapa compatible nampak satu. Kita tak nampak apa yang kita tulis sebab kecil sangat. Cikgu, Ya saya. baru masuk. Ini guna apa ya? Ini guna apps. Google Apps apa? Classroom apps. Oh, Dalam phone. Dalam phone. dalam phone. Okey, terima kasih. Sama. Dia tambahlah saya dan ibu pergi ke pasar. Tapi leceh lah, kita tak nampak kita tulis tu. Kan? Dan dia sebenarnya dia dah klik banyak kali dah. Okay. Leceh sikit lah pakai phone nak jawab soalan jenis ni. Tapi dia boleh pilih satu lagi cara, iaitu klik butang ni, atas ni. Tapi dengan syarat itu tadi yang cikgu tu tanya tadi. Dengan syarat dia kena ada apa? Dia kena install Google Doc ataupun Google Slide. Okay, klik pencil dan dia boleh jawab lah. Nampak? Dia boleh type macam biasa. Satu, saya dan ibu pergi ke pasar membeli barang. Ramadan. Okay, kemudian enter ke bawah. Ini lagi mudah ya. Kemudian bila dah selesai menjawab, kita klik butang right. Okay, dah. Ini dah save lah. Kita klik je tu right tu, dia dah save. Okay. Kemudian kita back lagi. Kemudian hand in. Dah hantar dah. Kerja kita. Selesai. Dah okay, dah. Dan yang terakhir murid nak menjawab ialah rakam satu video eksperimen. Okay, ini sebenarnya video, audio saya dah pesan, dia lebih mudah guna phone. Kalau guna laptop ni leceh, cikgu budak tu kena masuk dulu video di dalam phone. Jadi saya klik sini. Saya klik tukar saya rakam video. Rakam video dia tak ada attachment sebab kita yang bagi arahan. Murid kena buat apa? Add attachment. Saya dah cakap lagi pada sesi yang lepas, dia ada satu button. Take photo, dia ada dua button lagi. Satu take photo, satu lagi record video. Dia boleh buat ni dari sini terus. Ataupun kalau daripada saya punya daripada phone kita pun boleh. Daripada phone kita pun boleh. Daripada phone kita dari file lah. Ni saya tak nak tekan lah nanti. Saya takut ada gambar yang tak pakai tudung kan. Tak tahu anak saya punya pinjam phone dia buat apa, selfie ke apa benda. Okay, saya pun tak sempat semak. Tapi kalau nak ambil foto, take foto. Okay, take foto. Okay. Nampak. Okay. Ambil gambar. Nampak ini pen. Okay. Contoh ini
Ini ambil gambar. Dah. Lepas tu tanda pergi kat right ni kat sini. Okay. Dia akan muat naik. Sekejap. Okay, dah ada satu ataupun nak tambah lagi. Tadi gambar ini record video pula. Record video Okay. Kalau cikgu bagi bahan, ya, bagi soalan. Okay, dah siap ya. Cikgu kena bagi tahu apa. Okay, bila dah siap ni, klik ada butang tambah ni kat sini. Cikgu kena bagi tahu duration video cikgu nak. Cikgu tahu duration berapa. Contoh saya nak kamu hantar satu rakaman video tentang apa eksperimen apa-apa dalam duration masa 1 minit. Kena beritahu macam tu. Duration je. Kena beritahu. Kalau tidak murid cikgu bagi rakam je sampai apa dia punya gig untuk saiz video tu dah sangat besar. Cikgu kena beritahu 1 minit, 2 minit, tidak lebih daripada 2 minit. Contoh. Okey, ni dah siap. Lepas tu kita pun hand in. Hand in. Puan, Ya saya. ini yang Puan hantar video dengan gambar tu yang Puan buat dekat laptop Puan tu kan? Ambil gambar. Tapi kalau kita nak ambil video daripada phone tu sendiri dan hantar macam mana? Itu saya cakap nanti saya kena semak dulu. Saya tengok gambar yang terakhir diambil oleh anak saya semalam. Nanti kan itu gambar yang tak apa-apa pula diambil. Sekejap nanti saya tunjuk. Itu saya tunjuk. Jadi saya nak kena matikan dululah telefon saya ni. Tengok jap. Okey. Balik tadi. Ke classroom. Okey, pastikan ID yang betul. Okey, classwork. Pergi ke rakaman video rakam satu eksperimen. Okey. Ini saya tadi saya dah submit, kemudian saya unsubmit balik untuk tambah lagi hantar add attachment daripada butang file. Okay, dia terus masuk ke dalam storage kita. Kalau nak hantar image,
Okay. Dia akan bagi image lah. Ini image ya. Dia nak hantar gambar. Okay, gambar ni. Ini daripada dalam phone kita. Okay, screenshot ni. Kemudian nak lagi video pula. Video pula. Pergi ke video. Okay, ini video. Sebab kamera sekarang ni, kamera dekat phone sekarang ni cantik. Dia punya pixel dia tinggi kan. Jadi dia sikit pun kita letak dia jadi besar. Okay, kata video tengok. Ni saya ambil video ni. Okay, video Okay, kemudian heading. Resubmit. Tadi saya dah submit Okay, dah siap. Submitted. Selesai lah. Okay. Cara periksa pun dah. Cara hantar sebagai murid pun dah. Apa lagi yang kita tak buat? Cara hantar kan? Cara hantar. Kita balik cara hantar. Periksa dulu Okay, sekarang kita nak hantar tugasan kepada murid. Kita pergi ke ID kita punya cikgu. Kita klik kita punya kelas. Kita nak hantar tugasan. Tugasan ni sama lebih kurang dia. Pertama kita nak hantar material ni nota material ingat nota. Kalau hantar material macam ni je nota tentang apa. Tapi dalam phone kita mesti ada nota lah ataupun kita punya kita punya keluar pula keypad dia. Keluar lah keypad. Bagi nota video tentang Ramadan. Contoh je contoh topik. Tapi boleh pilih topik mana kita nak bagi. Tadi ialah nota. Tak ada sini nota. Saya buat lagi satu. Nota. Kemudian save. Nota. Ini sama juga nak hantar kepada semua student ataupun kita boleh pilih. Kata saya nak hantar kepada Rahim seorang ni. Tak tahulah Rahim ni ada tak dalam ni. Kemudian tengok butang kat atas ni. Butang apa? Yang ini lain sikit butang ni ialah butang untuk attach. Klik kertas. Dia duduk kat situ. Jadi kita bolehlah attach apa. Pilihlah daripada drive, daripada link, daripada file. Ni sama je. Ataupun nak ambil gambar, nak record video pun boleh. Okay. Kemudian saya nak hantar link contoh. Link apa? YouTube ke dari mana ke. Tapi dalam ni tak ada satu. YouTube tak ada. Kalau dah dekat dalam laptop dia ada satu YouTube. From YouTube. Kita nak hantar file. Jadi jugalah. Macam tadi juga. Hantar video. Video tentang Ramadan. Macam ni lah. Kemudian kita attach. Kemudian lepas attach, hantar guna roket. Kapal terbang kertas. Dah masuk dalam kita punya kerja murid lah. Cuma duduk kat sini Okay, sekarang itu nota. Sekarang question. Macam biasa juga senaraikan perkara yang baik. Yang pernah kamu lakukan. Ayat pendek je
Ayat tak payah panjang-panjang. Ini bagi markah. Ada berapa markah? Kata 2 tadi 2. 2 ke 4 ke boleh lah Kemudian kita save. Due date macam biasa, topik. Pilih topik apa yang kita nak hantar. Contoh question Contoh question. Okay. Kemudian save. Due date sama je macam cikgu boleh pilih tarikh hari ni. Okay. Time pukul berapa? Sekarang pukul 11.34. Saya nak pukul 11 suku. 11 suku AM. Okay. Student can edit answer. Student can reply to each other, tak payah. Ini je. Nanti dia boleh bagi tahu jawapan. Ingat dia ni. Student can reply to each other ni boleh berkongsi jawapan. Okay. Sila jawab dengan ikhlas. 11 suku dah lepas. Ya ke? Alah ajak. Tak tengok. 11 suku dah lepas Mata pun tak nampak dek. Okey. 11 suku dah lepas. Kelas sebelah apa dah? 11 sekolah. Okey. Terima kasih. Okey. Mata pun tak nampak dah. Tua. Okey. 45 boleh Okey. Sila jawab dengan ikhlas. Ini tak ada attachment. Jadi kita pergi kat roket atas tu. Hantar. Dah siap. Senang je saya bayar baring je kan. Bagi je apalah kat budak hari ni. Question lah. Okay. Ini yang jenis satu lagi. Iaitu multiple choice. Sama je. Aku nak buat ni. Buatlah bagi idea. Saya pun dah blank lama-lama ni. Okay. Cara apa? Cara membasuh tangan. Mulai dengan dua markah. Ini tak payahlah saya buat Topik ni biar dia duduk kat tempat yang betul. Option buang kotoran pada tangan. Soalan dia apa tadi? Cara dengan yang kedua, masuk selama 20 saat. Yang mana betul? Dah siap? Student can see summary ni boleh, tak ada masalah. Due date dah letak juga pun, tak ada masalah. Time sekarang pukul 11.45. Senang je kan. Corner jam ni, patah jarum dia. Dah siap. Kemudian send. Sabtu ni tak usah hantar susah-susah soalan. Stress. Kan? Tambah. Apa lagi? Question dah. Assignment. Assignment ni dia sedikit je lah sebab sedikit ni kalau cikgu nak buat yang ada lampiran kita tengok dulu. Apa nak buat tulis karangan berbentuk surat kiriman tidak berformat. Tulis karangan berbentuk surat kiriman tidak berformat. Apa kan berformat? Mesti ada juga kan cerita pasal apa? Ceritakan pengalaman anda kepada kawan
uh, apa? Sekarang ni PKP ni apa? Kawalan. Tentang kawalan pergerakan di tempat kamu. Okay, berapa patah perkataan kena cakap lah. Berapa patah? 80 patah perkataan. Okay. Ni macam biasa. Topik ni kita nak buat contoh assignment. Save. Date tak ada. Okay, kalau kita nak attach, nak attach, kita tadi juga pergi ke butang ni, kita kena pilih daripada drive. Di lain sikit. Daripada drive, okay, ambil my drive, panjang sikit lah jalan dia. Kalau saya simpan dalam classroom classroom yang kita buat ni, supaya senang kita nak cari nanti. Pertama kelas negeri Okay, GC Negeri 9. Kalau ada, kalau tak ada lah. Sebab kita tak buat dulu kan. Tengok yang ada. Yang ada apa? Ada sign. Ni bantai soalan sign ni lah. Sepatutnya kita kena ready dululah dengan kita punya lampiran Kemudian kita select. Okay, select. Saya nak tunjuk je sebab saya tak sediakan bahan tu. Okay, kemudian kita klik mata ni. Dia tetap ada make a copy for each student. Okay, sebab dalam ni dia tak boleh nak create. Tak ada. Dia PDF ni taklah. Nak create dia hanya baru ada new PDF. Kalau dia create bawah tu ada Google Doc, cikgu boleh guna Google Doc Tapi yang ini cikgu kena create dulu Google Doc cikgu dengan tajuk sekian-sekian. Cikgu letak dalam Google Drive cikgu, baru cikgu select. Macam ni saya select yang ada je lah untuk contoh. Dia tak ada tak ada. Telefon dia belum ada. Okay, jadi ini ingat butang ni. Okay. Kemudian kita akan berapa markah saya tak tahulah. Kalau karangan ni 35 Okay, save. Kemudian hantar kepada student. Ini lampiran. Okay, dah hantar. Dia dalam ni contoh tugasan assignment Satu lagi contoh nak buat assignment juga yang cikgu nak minta video cikgu itu tak payah ada lampiran rakaman video bacaan nilam. Okay. Pilih satu medium bacaan okay, dan rakam selama 1 minit. 1 minit pun dah besar kalau kita punya kamera kita cantik Okay, dah. Berapa markah nak bagi? 20. Okay, saya tak tahu yang bintang-bintang tak ingat dah. Okay. Time pun tak ada. Time biar je lah yang tu. Tapi quiz assignment. Classwork assignment. Save. Dan hantar. Dia hantar senang. Nak semak tu. Semak tu. Okay, dah siap dah. Dan murid pun dia terimalah pergi kat sini ambil kelas tadi. Baik dia baik keluar iklan ni. Tidak dia keluar iklan bank lah macam-macam Okay. Kita nak pergi kelas mana tadi? Kita nak masuk kelas dulu. Astagfirullah.
Asal pula kau jadi macam gitu. Hang dah. Pun hang. Alah, kejap ya adikku. Saya kena tutup dulu lah. Dia dah hang. Balik. Dah anak dah keluar. Dah habis limit masa dia ke? Okey, janganlah habis lagi. Tak habis belajar lagi ni. Okey, pilih balik ni sebagai murid Dah lambat. Lambat. Apa ni? Game dah. Game dah saya punya ni. Okey. Okey, ni sebagai murid. Tadi kita dapat tugasan kan. Dan apa tadi ya? Ni, berapa kelas tu? Macam tadi jugalah. Tambah lah. Boleh ambil dekat attachment. Ini sebagai murid lah. Ataupun tadi dekat bahana tulisan berbentuk karangan. Macam tu juga. Dia ada lampiran dah kat sini. Semuanya lampiran dia tu sains lah. Sebab saya tadi ambil sains kan. Jadi kena ready dulu kita buat. Nak belajar buat tu nanti kita belajar hari lain lah. Okay, saya rasa kalau yang cikgu dah biasa buat, dia guna Google Drive, tak ada masalah. Cikgu jangan guna Word nanti budak tak boleh nak type. Guna Word tak boleh, dia lari. Budak tak boleh nak type, boleh type macam ni lah guna pen ni. Guna pen boleh kalau guna handset atau tablet. Tapi terbaiknya cikgu guna lampiran daripada Google Doc. Sebab kita guna Google Classroom, jadi semua aplikasi kita pakai elok-eloknya adalah aplikasi daripada Google Education. Boleh setakat ni cikgu? Boleh Puan. Boleh Boleh. Jangan tidur dalam kelas Suara saya dah macam gini tidur pula. Kan? Okay dah setakat ni? Okey. Okay, faham? Ada pertanyaan? Tak ada soalan? JU ada nak tambah? JU ada nak tambah JU? Ataupun cikgu-cikgu yang dah biasa guna Google App, Google Classroom apps ada? Okay, tak ada Okay, lepas ni install. Lebih mudah cikgu menikmati Google Classroom sambil baring-baring periksa ke kelas cikgu. Tak payah buka laptop, kadang berebut juga laptop ni dengan anak-anak. Kan? Tak ada pen. Saya tak ada pen. Beli kat Shopee murah RM4. Okay. Ni kita ambil kehadiran cikgu Okay. Dah? Tak ada soalan? Ada. Senyap je hari ni. Ada nanti ujung-ujung adalah bila semua orang dah beransur-ansur. Nanti rakaman ni kita akan letak dalam nota. Tak ada baiklah hari ni. Puasa agaknya semua anak murid saya ni. Okay. Okay, lepas ni kalau tak ada cukup storage tu kan, itu saya memang tak boleh tolong lah. Saya memang cakap, bukan saya nak promosi apa kalau tak cukup storage memang cikgu kena tambah storage. Tambah storage phone. Sebab cikgu macam-macam cikgu nak kena isi dalam phone. Phone tu kan smartphone, sekalipun pintar Jadi belilah phone selepas ni kalau ada plan nak beli phone, belilah phone yang 64GB ke atas. Itu cadangan saya.
Terima kasih Puan. Sama. Okey, dah habis boleh faham ya? Cikgu Arya, Cikgu Arya. Ya saya. Okey, Cikgu Arya, saya ada satu soalan. Tadi saya cuba hantar tugasan pelajar dengan menggunakan handphone. Yang mana tugasan mana? Lepas saya tandakan, saya pergi ke tiga titik atas itu dia ada satu ni save ataupun send Google feedback. Apakah maksud send Google feedback Itu dia, kita kalau kita ada kita nak bagi feedback kepada Google. Kalau ada apa-apa yang kita suka ataupun yang mungkin kita ada masalah, kita boleh hantar kepada dia lah. Oh, so biasanya kita tak guna ni lah, kita hanya terus save sajalah. Save saja. Okey, terima kasih. Okey, Cikgu sama. Arya. Okey, dah boleh stop recording Okey, boleh stop kalau soalan saya memang tunggu sehingga cikgu dah keluar. Kalau ada setengah nanti dia